Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita kembali lagi semula ke Dialog Helwa pada hari ini. Namun hari ini Dialog Helwa sangat istimewa iaitu bersempena dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Untuk hari ini, Dialog Helwa merupakan siri yang terakhir dan insya-Allah akan datang kita akan ada Dialog Helwa seterusnya. Jadi hari ini saya akan membawa 3 panel yang sangat luar biasa walaupun kecil tapi cili padi. Walaupun orangnya masih lagi berumur bawah 18 tahun tapi telah mempunyai cita-cita yang besar, impian yang besar dan matlamat yang besar untuk menjadi orang yang berjaya insya-Allah. Okey, tanpa saya membuang masa, saya memperkenalkan panel kita pada hari ini iaitu yang pertama adik Zatin Nithalqain Auni binti Muhammad Elias. Okay, say hi Zatin. Hai, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Okay, yang kedua adik Daniel Izzuddin bin Abdul Rahim darjat 6. Okay, Assalamualaikum Daniel. Salam. Okay, dan akhir sekali adik Suraya Fadilah Muhammad Fazli, okay, tingkatan 3. Betul Suraya? Okay, Assalamualaikum Suraya. Salam. Okay. Terima kasih kepada para panel kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami dalam Dialog Helwa siri sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia. Okay. Tajuk yang kita akan berbicara, kita akan berborak santai para panel. Okay. Diharap bawa bertenang. Okay. Tajuk kita pada hari ini iaitu keharmonian masyarakat Malaysia, interaksi pelbagai kaum. Okay. Bila kita sebut je negara Malaysia, rata-rata yang terlintas di fikiran kita adalah kita ada pelbagai kaum. Kaum Cina, kaum India, kaum Melayu. Dan sejak daripada zaman kemerdekaan lagi 1957, kita telah hidup serumpun dengan pelbagai bangsa. Dan Alhamdulillah hari ini Malaysia masih lagi dalam keadaan aman dan masih lagi hidup bersatu antara satu sama lain walaupun berbeza kaum. Okey. Jadi untuk kita teruskan dialog sesi kita pada hari ini, saya ingin meminta kepada para panel untuk memperkenalkan sedikit tentang latar belakang diri anda semua. Okey, kita mulakan dengan Zatin. Silakan Zatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatin Nithalqain Auni binti Muhammad Elias. Saya berumur 11 tahun dan saya merupakan wakil daripada Sekolah Radar Islam Sri Seremban Cawangan Manilai. Okey, terima kasih Zatin. Okey, seterusnya adik Izzuddin. Assalamualaikum. Nama saya Daniel Abdul Rahim. Umur saya 12 tahun. Saya wakil dari Sekolah Darul Ummah Akademi dan Tahfiz Quran. Okey, terima kasih adik Daniel dan seterusnya adik Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya Fadilah binti Muhammad Fazli, tingkatan 3, wakil daripada Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, terima kasih pada adik Zatin, Daniel dan Suraya. Okey, bila kita berbicara tentang masyarakat Malaysia, kita ada kaum Cina, kaum India, kaum Melayu dan sebenarnya banyak lagi pelbagai bangsa. Kalau mungkin sebenarnya kita biasa dengar Cina, India, Melayu. Tapi kalau di Sabah, Sarawak kita ada kaum Kadazan, kaum Iban, kaum Dayak dan sebagainya. Jadi untuk perkongsian daripada Zatin sendiri, ada tak kawan-kawan ataupun kenalan daripada latar belakang kaum yang berbeza dengan Zatin? Maksudnya agama lain, bangsa lain. Sejujurnya saya tak ada lagi lah kawan yang berlainan bangsa dan agama ni. Tapi saya ada berjiran lah dengan orang yang berlainan bangsa ni. Dari Indian, Chinese dan sebagainya lah. So Zati kata Zati ada kenal jiran yang berbangsa India, betul? Ya, betul. Kaum India. Jadi bagaimana komunikasi
Zatin dengan jiran Zatin itu sendiri? Biasanya kalau petang-petang, biasanya kita orang akan bertegur sapa, main sama-sama dekat taman. Ataupun macam hari Deepavali, baru hari ini, kami bertukar-tukar ucapan. Kalau raya, mereka bagi ucapan kepada kami. Ataupun kalau ada macam kenduri akikah ke, kami akan jemput mereka lah. Dan mereka pun akan datang kalau esok hari. So mereka akan merasai air tangan Zatin untuk sama-sama memeriahkan majlis yang diadakan di rumah Zatin, gitu kan? Ya, betul. Okey Zatin, saya simpan Zatin dulu. Okey, saya nak tanya kepada Daniel. Okey, memandangkan Daniel bersekolah di Tahfiz yang Daniel. Daniel ada tak kawan yang daripada kaum lain? Saya tidak mempunyai kawan. Kenalan dari latar belakang kaum yang berlainan bangsa dan agama. Namun, saya teringin juga mempunyai kawan atau kenalan dari kaum lain, terutamanya kaum Cina. Kenapa nak kawan dengan kaum Cina? Sebab nak belajar berbahasa Cina. Okay. Kalau akak tahu bahasa Cina, I ni je. Okay. Okay, Suraya. Suraya sendiri dah 15 tahun hidup. Okay, daripada sekolah tadika, sekolah rendah, dan sekarang ni Suraya sendiri sekolah menengah. Okay, Suraya ada tak kawan atau kenalan daripada kaum lain? Kalau in real life tak ada. Kalau dalam social media ada. Social media menarik. Social media apa? Facebook, Instagram, Twitter. Apa? Twitter. Twitter. Boleh Suraya kongsikan apa yang biasa Suraya berborak ataupun berbual dengan kawan yang bukan Melayu itu? Chinese ke? Tak. Daripada California. California. Okay. So biasa apa yang dibicarakan? Selalunya tanya khabar, tanya perkara biasa. Macam kawan bertanya, kadang-kadang dia ajar saya certain language yang dia tahu yang saya tak tahu. Contoh language ni? Dia ajar saya American punya accent. Okay. Betul, sebab kita di Malaysia, kita menggunakan sistem British, UK untuk English. Dan memang ada perbezaan lah di antara English untuk British dan English from the America. Okay. Okay, saya balik pada ke Zatin semula. Okay, Zatin tadi bagi tahu Zatin ada jiran yang berbangsa, yang kaum India. Okay, Zatin bagi tahu yang petang kadang-kadang Zatin berborak dengan jiran tersebut. Jadi di mana biasanya Zatin berbual ataupun berborak ataupun berjumpa dengan kaum lain-lain? Biasanya kalau dengan diorang, kita berborak mungkin dekat taman ke, kadang-kadang dekat rumah diorang, kadang-kadang dekat depan rumah Zatin. Sebab diorang, kita orang satu rumah diorang, so kita orang selalu jumpa lah. Dia rumah depan, kami jumpa belakang, macam tu lah. Untuk soalan mana kita biasa jumpa orang-orang berlainan kaum ni, jawapan saya mungkin mereka kawan waktu sekolah rendah, mungkin kawan waktu universiti, mungkin juga kawan-kawan yang kita tersumpak dari mana-mana sebab mereka tahu kita. Macam tu. Okay, so maknanya kalau ada peluang dan ruang jumpa orang yang bukan bangsa dengan kita, Zatin akan berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Ya, saya berusaha sebab saya teringin sangat kawan dengan dia orang. Sebab macam yang Abang Izzuddin cakap tadi, saya teringin nak tahu tentang dia orang, mengenali, memahami. Jadi bila kita dah kenal dia orang, kita dah faham dia orang, kita tak adalah bad expectation, tak resist. Betul? Sebab bila kita nak bab kata patah tak kenal maka tak cinta kan. Jadi betul. Kita menggunakan medium yang sehabis mungkin untuk kenal dan memahami budi pekerti antara satu sama lain. Betul. Okay. Thank you Zatin. Seterusnya Daniel Izzuddin.
Okey, Daniel pernah tak berborak ataupun interaksi dengan kaum lain? Sebenarnya saya pernah berinteraksi secara langsung dengan rakan dari kaum Cina di klinik ibu saya. Boleh kongsikan? Saya bertanyakan nama dia, umur dia, lepas tu dia. Bagaimana cara beliau berinteraksi dengan Izzuddin? Maksudnya adakah beliau faham apa yang Izzuddin kata ataupun apa yang soalan-soalan biasa kawan kepada ibu awak bertanya kepada awak? Saya faham kerana mereka bercakap bahasa Melayu. Okey lah, tak ada masalah. Okey, soalan kepada Suraya. Pada pandangan Suraya, adakah sukar untuk berinteraksi dengan kaum lain di Malaysia? Bagi saya tak, sebab kita ada bahasa kita, bahasa kebangsaan kita itu bahasa Melayu. So dengan bahasa Melayu kita boleh berinteraksi dengan orang kat Malaysia ni. Kalau kita tak boleh cakap guna bahasa Melayu pun, kita ada bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua kita. Okey. Pandangan Zatin pula, susah tak sebenarnya nak bercakap dengan orang bukan bangsa Melayu? Pada saya betul juga apa yang Kak Suraya cakap. Sebab tu lah kita belajar bahasa Inggeris sebab kita tahu yang segelintir kaum yang tak faham bahasa Melayu ni. Sebab mungkin dia dibesarkan dengan bahasa Chinese aja. Mungkin mereka dibesarkan dengan bahasa Inggeris saja. Jadi kita gunakan bahasa Inggeris nombor 2 lah kalau dia orang tak faham bahasa Melayu ni. Lagi satu, kalau kita tak sentuh macam bentuk fizikal dia orang, agama dia orang, saya rasa senang je nak berinteraksi dengan mereka ni. Bila Zati sebut tentang tu, yelah, bila kita berborak dengan orang, elakkan daripada melibatkan body shaming. Ya, betul. Sebab itu adalah etika yang kurang baik dalam perbualan kita dengan orang lain. Okey, Izzuddin pula. Bagi Izzuddin, adakah suka untuk berinteraksi dengan kaum lain? Saya rasa tidak suka untuk berinteraksi dengan mereka kerana di negara kita bahasa Melayu merupakan bahasa perantara yang mana semua rakyat di Malaysia boleh memahami dan menggunakan dengan pada setiap masa. Jadi nak dikatakan ni kunci kefahaman dalam bahasa Melayu sangat penting sebagai medium komunikasi untuk pelbagai bangsa. Okey? Okey, Suraya, boleh bagi cadangan kepada kami semua bagaimana untuk meningkatkan interaksi dengan kaum lain? Disebabkan sekarang ni kita dalam kuarantin, kita tak boleh nak keluar rumah sangat. Kita boleh berkenalan dengan masyarakat lain, dengan kaum lain. Macam dalam social media seperti saya, tak pun kita boleh je hantar makanan pergi rumah jiran yang terdekat, jiran tetangga kita sendiri. Apa contoh makanan yang Suraya dah bagi kepada jiran? Kuih. Kuih. Suraya buat ke mama yang buat? Sama-sama? Mak saya. Okey. Okay, so Zati sendiri ada cadangan tak untuk kita, yelah Zati sendiri pun walaupun sekolah rendah tapi Zati sendiri dah ada jiran kaum Melayu. Jadi macam mana Zati sendiri usaha untuk meningkatkan interaksi dengan kaum lain? Untuk soalan Kak Atika tadi, macam mana nak meningkatkan interaksi antar kaum? Saya bagi cadangan nanti kalau bila COVID dah reda, pandemik COVID-19 ni dah semakin reda, saya cadangkan apa kata kalau sekolah sendiri buat rawatan untuk rawat sekolah ni. Kita boleh tahu cara mereka belajar, cara mereka komunikasi, makanan yang mereka makan. Itu boleh dapatkan lagi interaksi kita lah. Sebab ataupun kita buat pertandingan antarabangsa antara sekolah India, sekolah Chinese, sekolah kita. So itu boleh tak dapatkan lagi interaksi kita semua.
Bagi Izzuddin pula macam mana? Saya cadangkan agar penggunaan bahasa Melayu ditingkatkan di kalangan murid-murid di sekolah pelbagai kaum. Murid-murid di sekolah pelbagai kaum yang memahami bahasa Melayu dengan baik tidak timbul masalah untuk mereka berinteraksi dengan kaum lain ketika di luar sana nanti. Yang kedua, sekiranya kita di rumah perumahan, di kawasan rumah perumahan, kita boleh yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum, kita boleh meraihkan perayaan yang diraikan oleh mereka. Contohnya, majlis terbuka sempena Tahun Baru Cina. Betul? Majlis tersebut, kita boleh berinteraksi dengan jiran-jiran dari pelbagai kaum. Betul. Macam contoh baru-baru ni Hari Deepavali lah, hari Deepavali, perayaan orang India, di mana kalau akak sendiri ada juga jiran India, jadi kami bertukar makanan. Contohnya kami di pihak keluarga akak, kami membuat muffin dan kami bagi kepada jiran kami, dan jiran kami orang India tersebut membalas dengan muruku. Macam itulah. So itu salah satu efek, maksudnya interaksi yang baik lah. Maksudnya kita ada hubungan dua hala dengan kaum yang lain, tapi pada yang sama kita merapatkan hubungan semangat kejiranan tu. Okey Suraya, andailah kata ada sesetengah orang yang tidak mampu untuk berbahasa Melayu. Jadi apa cadangan yang boleh kita guna selain bahasa Melayu? Medium apa? Dia bahasa Melayu dia tak boleh. Yalah, bahasa Melayu dia tak boleh, bahasa Inggeris pun dia tak boleh. Jadi apa agaknya alternatif lain? Kalau dengan bahasa kita tak boleh, kita boleh dengan perbuatan kita. Antara kita boleh menghormati orang tu. Even kita tak cakap, kita hormat orang tu. Betul? Yelah, sebab kita kena concern juga dengan orang OKU yang jenis mungkin kurang pendengaran, tak boleh bercakap, tak boleh melihat. Jadi medium lain adalah perbuatan. Maksudnya selagi mana perbuatan kita baik pada orang, itu adalah satu cara untuk kita berinteraksi dengan kaum lain. Okey, Zatin, apa kebaikan interaksi dengan kaum yang berbeza? Kebaikan dia adalah minda kita tak tersempit. Kita akan jadi open minded. Kita boleh tahu macam mana budaya mereka, adat mereka, apa yang mereka percaya. Kalau kita kawan dengan mereka, mesti mereka akan kongsi apa yang diorang tahu, kongsi apa yang diorang faham. Kita tersempit sebab apa yang kita sekarang, bila orang minda kita tersempit, kita akan jadi sangat resist sampai ada pukul-pukul, sampai gaduh-gaduh, masuk social media semua. Sebenarnya itu memalukan sendiri Malaysia kita. Sebab Malaysia ni adalah satu buah yang pelbagai kaum yang boleh melakukan semua kaum. Tapi kita resist, minda kita sempit. Jadi kebaikan saya kalau kita berkawan dengan mereka ni, minda kita tak tersempit macam tu lah. Sampai betul, kita membuka diri kita untuk berfikiran terbuka. Dan mengelakkan daripada sifat resis ataupun berfikiran negatif pada orang. Ya, betul. Okey, pandangan Daniel pula, apa kebaikan yang Daniel boleh nampak? Kebaikan berinteraksi dengan kaum lain di Malaysia adalah yang pertama, dapat mewujudkan keharmonian di dalam masyarakat. Di Malaysia terdapat pelbagai bangsa, kaum dan agama. Jika kita berinteraksi dengan baik, akan timbullah keharmonian dan hidup bersatu padu. Yang kedua, dapat melahirkan sifat toleransi dalam kehidupan. Sifat ini secara langsung dapat mengelakkan masyarakat pelbagai bangsa dari mementingkan kaum sendiri. Okey, terima kasih Daniel.
Bagaimana pula dengan Suraya? Suraya sendiri lihat apa kebaikan yang kita boleh dapat bila kita berinteraksi dengan kaum lain? Suraya, mic Suraya. Bagi saya, kita dapat belajar banyak perkara. Antaranya kita boleh discover dorang punya diversity, dorang punya agama, dorang punya bahasa, dorang punya traditional makanan, pakaian, permainan. Kita boleh belajar daripada dorang dan dorang boleh belajar daripada kita sendiri. Pendek kata, apa yang kita nampak ada sisi-sisi kebaikan ataupun sisi positif, why not kita cuba dan kita buat, betul tak? Betul? Okey, terima kasih Suraya. Okey, Zati pula. Okey, tadi kalau kita sebut tentang kebaikan, kali ni kita sebut tentang akibat buruk jika kita tidak berinteraksi pula dengan kaum lain. Maksudnya kita ni dengan kaum Melayu je. Apa keburukannya? Keburukannya ialah macam yang saya cakap tadi lah, kita akan jadi rasis, kita akan jadi, minda kita akan jadi sempit, jadi kita macam banyak sangat berekspektasi kita akan rasa macam dan macam apa yang dalam Al-Quran ada cakap sendiri, surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai manusia, kami menjadikan kamu antara lelaki dan perempuan dan kami menjadikan kamu berbagai-bagai kaum dan bersuku-suku untuk kamu saling mengenali. Jadi kita macam sebagai seorang Islam, kita macam tak ikut apa yang Al-Quran cakap. Al-Quran jelas cakap untuk kita mengenali. Jadi kita mengenali antara satu sama lain, bukan saja mengenali tapi memahami. Bila kita tak faham, kita akan jadi rasa macam apalah dia orang ni tak ikut cakap Islam, dah lah sembah patung berhala. Kata dia orang pun kalau kita jadi minda sempit macam tu, nanti mereka pun akan ada ekspektasi kat kita, sembah dinding dan sebagainya. Itulah keburukannya. Betul, sebab kita tak nafikan sebenarnya perbezaan kaum ni dah bermula pada zaman Rasulullah lagi. Ya, betul. Iaitu kaum Yahudi, kaum Israel, kaum Yahudi, Israel, Bani, dan nak ceritanya bukan kaum Islam sahaja yang hidup di muka bumi pada zaman Rasulullah tu sendiri. Ya, betul. Okay, so Izzuddin sendiri boleh tolong huraikan apa akibat buruk apabila kita tidak berinteraksi dengan kaum lain? Buruk tidak berinteraksi dengan kaum lain di Malaysia. Yang pertama, hubungan antara kaum lain di Malaysia menjadi tidak harmoni. Kita hanya di kelompok yang sama, berinteraksi dengan kaum dan bangsa yang sama, maka tidak wujudlah perpaduan. Apabila perpaduan tidak wujud, maka timbullah perpecahan dan perbalahan di antara kaum. Yang kedua, akan timbul jurang perbezaan di antara kaum dari segi ekonomi, pendidikan dan cara hidup. Hari ini kurang jurang perbezaan di antara kaum kerana masyarakat Malaysia berinteraksi dengan masyarakat pelbagai kaum. Itu je. Terima kasih Daniel Izzuddin dan Suraya sendiri dari kaca seorang remaja. Suraya sendiri nampak apa keburukan atau akibat buruk jika kita komunikasi dengan kaum lain? Akibat buruk kalau kita tak berkomunikasi dengan masyarakat ataupun kaum lain, kita tak dapatlah belajar dorang punya, macam saya cakap, kebaikannya kita tak dapat belajar semua tu. Kita tak discover diri kita dengan benda tu. Yang kedua, saya setuju dengan Zatin dan juga Izzuddin, dia akan ada jurang antara kita dengan kaum-kaum yang lain. Kita tak nak peristiwa 13 Mei 1969 tu berulang kembali pada sekarang. Apa yang berlaku pada 13 Mei tu yang Suraya boleh kongsikan? Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan sejarah hitam bagi negara kita, iaitu negara Malaysia, kerana berlakunya rusuhan kaum antara kaum Melayu dan kaum Cina. Rusuhan ini dia macam berkait rapatlah dengan pilihan raya umum pada tahun 1969, melibatkan yang dijalankan oleh calon-calon ahli dan ahli politik, terutamanya daripada parti pembangkang
kerana mereka membangkitkan soal-soal sensitif yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai warga bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Jadi hal ini menyebabkan semangat perkauman antara kaum-kaum di Malaysia ketika itu makin menebal. Dan akhirnya pada waktu itu negara diisytiharkan darurat, betul? Betul. Dan kenapa negara mengambil pendekatan darurat? Kerana negara berusaha untuk mengembalikan perpaduan yang lebih baik dalam kalangan Melayu, Cina dan India. Dan bila kita sebut tentang perpaduan, akak teringat tentang lagu Malaysia ni yang berkaitan dengan bendera Malaysia. Yang bunyi dia macam gini. Merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. So biru kat sini ni kita nak bagi tahu yang menjadikan perpaduan untuk kita semua, sama ada bangsa Melayu, Cina ataupun India. Okey. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Zatin. Saya. Okey. Zati sendiri melihat, adakah Malaysia ini sebuah negara yang aman dan rakyatnya saling hormat menghormati antara satu sama lain? Bagi saya apa yang saya nampak, Malaysia mula membuka minda dan mereka ingin mereka adalah mereka menerima antara satu sama lain. Maksudnya tak ada toleransi. Mungkin ada yang segelintir yang masih lagi berfikiran buruk dengan kaum-kaum yang lain ni. Tapi apa yang saya nampak, Malaysia semakin membuka minda, memahami, buat program-program antara perlainan kaum ni. Jadi saya setujulah dengan apa yang kita cakap. Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan harmoni kaum ni. Okay, Daniel Izzuddin pula bagaimana? Adakah negara kita negara yang aman? Ya, Malaysia merupakan sebuah negara yang aman, damai dan harmoni. Walaupun terdapat pelbagai bangsa, kaum dan agama. Buktinya, semenjak 63 tahun merdeka, Malaysia tidak pernah menghadapi pergaduhan besar melibatkan pelbagai negara. Saya berharap agar keamanan ini dapat dijaga sehingga bila-bila. Itu je. Okey, bagaimana pula dengan pandangan Suraya? Malaysia ni negara aman ke? Rakyatnya saling hormat menghormati ke? First of all, Malaysia memang sebuah negara yang sangat aman. Kalau rakyat menghormati tu, mungkin ada segelintir yang tak ada yang tapi mostly daripada pandangan saya sendiri, yang apa yang saya nampak mostly cuma mungkin ada segelintir yang masih berfikiran sempit, masih mempunyai sikap rasis dalam diri sendiri. Tapi Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan Okey, terima kasih Suraya. Okey, Zatin sendiri. Okey, kalau Zatin ada nampak sesuatu pergaduhan berlaku antara kaum, di pihak Zatin ni apa langkah yang Zatin akan lakukan untuk mengelakkan pergaduhan antara kaum? Saya kat tengah-tengah. Maksudnya kalau orang India tu tengah bergaduh, dia kata orang Islam ni macam mengherdik diorang, apa-apa ke diorang. Lepas tu orang Islam ni pula marah-marah diorang, cakap diorang ni buat kuil, ambil kawasan diorang, sebab Malaysia ni kan agama rasmi dia Islam, tapi bina kuil, bina tokong, bina apa. Saya kat tengah-tengah, saya cakap biarlah kalau diorang nak bina, sebab kita ada pelbagai agama, negara rasmi dia dengan agama rasmi kita agama Islam, tapi kita berbagai agama, berbagai kaum, jadi kita kena buat antara satu sama lain. Okey, terima kasih Zatin. Daniel pula bagaimana? Saya rasa cara untuk mengelakkan pergaduhan ini berlaku, yang pertama, kita perlu menghormati perbezaan pendapat mereka kerana kita dilahirkan, dibesarkan dan persekitaran yang berbeza. Jadi, pendapat dan pandangan kita juga berbeza. Kita perlu menerima dan meraihkan pandangan mereka. Yang kedua,
kita perlu memberi peluang dan kemudahan kepada yang bersesuaian kepada kaum lain supaya tiada kaum pun yang berasa dipinggirkan dan hidup dalam serba kekurangan. Yang ketiga, media massa juga perlu memainkan peranan agar dengan tidak menyebarkan sesuatu yang boleh menyebabkan perpecahan kaum. Media massa juga perlu memberikan maklumat yang tepat, sesuai dan tidak berat sebelah mengenai sesuatu kaum. Okey dah. Okey, Suraya pula bagaimana? Kita kena kenal masing-masing. Maksudnya macam walau apa pun kita, before orang tu buat sesuatu, kita kena tanya dia apa motif dia buat. Kalau macam dia tu macam tak elok, baru kita macam cakap jangan nak buat, kita tegur lah orang tu. Tapi kita kena kenal dia orang. Maksudnya kalau kita kenal dia orang, kita tak akan bergaduh. Betul? So nak cerita kat sini, don't judge book by its cover. So maknanya kita kenal hati budi mereka masing-masing, kita fahami dulu cara mereka. Mungkin kita nampak seseorang ni mungkin dalam perwatakan yang kasar, tapi hakikatnya hati dia baik. Kita tu kata kadang-kadang apa yang kita nampak daripada zahir semata-mata itu bukanlah cerminan kepada dirinya untuk dalam keadaan tertentu. Macam itu. Okey, ada soalan yang nak ditujukan kepada Zatin, Izzuddin dan Suraya. Kita dapat soalan. Okey, mereka minta pandangan daripada kamu semua panel. Okey, jika diberi peluang untuk mempelajari budaya kaum lain, apa yang kamu hendak pelajari? Okey, Zatin dulu. Saya nak belajar cara masakan mereka sebab saya ni suka masak. Dan saya nampak kaum-kaum lain ni banyak pelbagai masakan yang ada. Chinese ada masakan itu, Indian ada masakan macam ni. Dan saya nak tahu budaya mereka. Mungkin budaya mereka tu seronok. Adat mereka, saya sendiri nak tahu. Memandangkan jiran Zatin orang India, mungkin Zatin boleh belajar cara buat muruku daripada mereka. Betul tak? Okey, Daniel pula, jika diberi peluang, apa yang Daniel nak belajar daripada mereka? Saya nak belajar bahasa mereka, budaya mereka dan sifat-sifat terpuji mereka. Okey, contoh bahasa apa yang Daniel nak belajar? Bahasa Cina dan India. Oh, okey. Ya, betul. Komunikasi. Okey, Suraya pula? Kalau saya pun nak belajar bahasa. Bahasa Cina. Sebab bahasa Cina merupakan antara bahasa yang penting, bahasa perdagangan di dunia. So, kalau pergi mana-mana negara, mesti ada yang cakap Cina. So, betul. So, kiranya satu advantage bila kita ada bahasa asing selain bahasa ibunda kita. Okey, sebelum saya tutup kita punya dialog Helwa, ada lagi soalan sebenarnya yang ditujukan. Okey, jika Zatin, Izzuddin dan Suraya diberi peluang menjadi pemimpin, okey, apa yang Zatin akan buat untuk mengekalkan kemakmuran, perpaduan kaum antara satu sama lain? Kalau saya jadi pemimpin, saya belajar, saya mengenali dan memahami mereka. Kita dah kenal, kita dah faham, kita cerita dekat orang. Jadi bila orang dah kenal, dah faham, barulah kita tak ada pertelekahan kat situ, tak ada pergaduhan, tak ada salah faham. Jadi Daniel pula? Bagi saya, membuat pertandingan untuk pelbagai kaum dan membuat dialog untuk pelbagai kaum. Betul? Dialog maksudnya dialog antara kita nak tahu budaya orang tu, budaya orang ni. So Daniel sebagai pemimpin, Daniel nak bagi kefahaman yang lagi jelas kepada rakyat, gitu? Ya, begitu. Okey, Suraya pula? Diberi peluang jadi pemimpin. Apa yang Suraya akan buat? Saya akan pastikan semua rakyat mendapat hak secara
sama rata, tak ada lebih, tak ada kurang, dan saya akan pastikan hak bekerja bagi tak kira bangsa apa-apa dan tak kira agama diberi sama rata. Okey. Kita gulungkan pergulungan dialog sesi Helwa kita pada hari ini. Jadi Zatin sendiri boleh buat sedikit kesimpulan, iaitu harapan Zatin sendiri untuk Malaysia dan negara kita sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa. Harapan saya ialah kita buang sifat rasis kita jauh-jauh. Sebab bila sifat rasis ni lah kita ada bad expectation dekat diorang. Kita cakap macam-macam kat diorang tapi sebenarnya diorang tak ada niat tu macam tu. Macam kita cakap ejek-ejek kita lah apa-apa kan. Kita apa-apa tapi diorang tak ada niat. Saya punya harapan. Okey, terima kasih. Okey, Daniel? Saya berharap agar masyarakat Malaysia terus mengamalkan interaksi antara pelbagai kaum supaya masyarakat Malaysia terus hidup dalam aman, damai dan harmoni. Dan Suraya sendiri sebagai seorang yang semakin meningkat remaja, lagi 5 tahun 18, jadi apa harapan Suraya sendiri kepada generasi akan datang, kepada Malaysia sebagai sebuah negara aman dan masyarakat yang berbilang kaum ini? Saya harap rakyat Malaysia dapat mengekangkan sikap paduan kita, sikap hormat menghormati kita, sikap berfikiran luas kita, supaya kita dapat, generasi yang akan datang dapat nikmati kita punya interaction between kaum dan juga agama. Okey. Okey, terima kasih kepada para panel Zatin, Uzuddin dan Suraya. Okey, kerana sudi berkongsi pengalaman dan ilmu untuk sesi dialog kita pada hari ini. Saya percaya dengan adanya rakyat yang berfikiran dan bersikap seperti para panel kita pada hari ini, nescaya Malaysia akan tetap kekal, aman dan masyarakat akan hidup saling menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain. Sayangnya bila COVID ni kita tak dapat menikmati persembahan yang biasanya kita lihat pada 31 Ogos, akan adanya pelbagai persembahan yang dipersembahkan yang dilakukan oleh pelbagai kaum. Kan ada yang buat perayaan tarian Zapin sebagai melambangkan budaya Melayu, Cina pula dengan drum dia, India dengan drum dia, orang Cina pula dengan tarian dia. So nak cerita kat sini, walaupun kita berdepan dengan COVID, tapi ia tidak menghalang kita sebagai rakyat untuk terus membantu antara satu sama lain walaupun bukan daripada kaum kita sendiri. Okey, sebelum saya tutup dialog Helwa kita pada hari ini, saya ingin membuat sedikit pengumuman. Okay, sempena kempen 16 hari aktivisme melawan keganasan berdasarkan gender, esok iaitu Rumah Perlindungan dan Bimbingan Wanita Bait Rahmah akan mengadakan edisi iaitu dialog yang berkaitan dengan menangani keganasan berasaskan gender. Okay, so esok dialog ini, seminar ini dibawakan bersempena dengan edisi kanak-kanak dan remaja. Okay, untuk itu esok insyaAllah kita akan berseminar pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari dan semua orang boleh melalui platform FB, Facebook, Baitur Rahmah, Rumah Perlindungan Wanita. Okay, banyak yang tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan iaitu pendidikan seks, apa yang perlu kanak-kanak tahu. Ini Zatin, Daniel, Suraya boleh ajak kawan-kawan dan family untuk sama-sama tahu. Okay, apa yang perlu kanak-kanak tahu tentang pendidikan seks. Okay, yang akan dibawakan oleh Tuan Syed Azmi Al-Habsyi, iaitu aktivis masyarakat. Okay, seterusnya berkaitan dengan keganasan terhadap kanak-kanak. Okay, melalui talian hayat dan akses undang-undang, kita akan bawakan iaitu saudari Betty Yu.
dan seterusnya tentang kehamilan remaja. Apa yang perlu dilakukan? Okay. Kadang-kadang kebanyakan di luar sana yang kurang bernasib baik, mereka terdedah dengan gejala sosial dan akhirnya mereka mengalami hamil di luar nikah. Okay. So ini akan disampaikan oleh Puan Siti Nur Sakinah Budiman, iaitu orang yang pakar dalam bahagian menguruskan remaja yang kurang bernasib baik ini. Dan jangan risau, esok kita akan live together. Kalau ada apa persoalan boleh ditanyakan terus kepada para panel. Dan ingat ya, seminar esok boleh disertai oleh pelbagai peringkat umur. Okay, bermula pada 13 tahun sampai hingga umur 21 tahun tak ada masalah. Bawah umur seperti Zati, Daniel pun tak ada masalah. Okay? Sebab ini adalah pendedahan awal kepada kamu semua tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa tindakan, apa yang kamu boleh cegah. Okay? Okay, untuk itu saja sesi dialog kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Suraya, Izzuddin dengan Zatin. Okay, insyaAllah kita akan jumpa pada siri-siri akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Hai.